ada. Maknanya begitu. Maka dia katanya dikeluarkan barang kamadian. Kamadian itu ialah Allah. Dikeluar daripada barang yang dahulu ialah tiada Tuhan. Jadi mana Allah ni tak masuk dalam kata di dalam nafi lah. Allah tidak masuk di dalam nafi yang dipaham daripada sebelum daripada illah. Jadi Allah tak dinafikan. Mana gitu. Jadi maknanya la ilaha tiada Tuhan. Dia cerita kata tak ada Tuhan. Kemudian dia cerita pula, dia kata pula illallah, illa malaikan Allah. Maknanya Allah tak masuk di bawah, dikeluar, apabila dikeluar maknanya tak termasuk. Dikeluarkan Allah daripada nafi, begitu. Dikeluarkan Allah daripada nafi. Ya sebab sebelum daripada illa tu nafi. Maknanya dikeluarkan barang kamadian, yakni dikeluarkan Allah daripada barang yang dulu, mana daripada nafi itu. Maknanya apabila dikeluarkan Allah daripada nafi, makna Allah tak dinafi. Maknanya begitu. Maknanya Allah tak dinafi. Jadi maknanya tak dinafi, maknanya tak masuk di dalam kenafian. Tak masuk di dalam kenafian. Tak masuk semula lagi. Pada awal-awal lagi. Jadi begitu. Jadi maknanya apabila kita katanya tiada Tuhan, maknanya Allah tak masuk dalam ketiadaan. Allah tak masuk di awal lagi, sebab tu kita boleh kata tiada malaikat Allah. Sebab tu Allah tu ada. Sebab nafi lawan isbat. Nafi itu meniada, kalau isbat maknanya nafi itu meniada, kalau isbat tu mengadakan. Dia lawan dua. Apa dia? Nafi dan isbat. Dua-dua tu melawan. Dua-dua tu melawan ni. Jadi maknanya sebelum pada illah kita menafikan Tuhan. Kemudian kita kata illallah, mana Allah tu tak dinafi. Tu mana dikeluarkan Allah daripada nafi yang sebelumnya. Maknanya Allah tak masuk dalam nafi di awal lagi. Sebab tu dia tak jadi dusta, dia tak jadi bohong. Kita katanya sebab tu dia tak salah. Apabila kita katanya seorang itu dia mati, dia habis nyawa dianya ketika dia kata la ilaha, kemudian habis nyawa dia. Maka habis nyawa di situ, salah ke tidak pada cakapan dia? Jawabnya tak salah. Sebabnya ketika dia kata la ilaha, maka di dalam hati dia dah ada cadangan nak tarik keluarkan Allah daripada kenafian. Macam kita katanya saya tidak ada anak. Ketika kita kata saya tidak ada anak, tapi kita bukan nak cerita kata tak ada, walaupun seorang pun tak ada nak cerita begitu. Ketika kita kata saya tidak ada anak melainkan seorang ini saja. Jadi maksudnya kita nak cerita kata lain daripada seorang ni tidak ada dah. Lain pada seorang ini tidak ada. Hanya seorang ni saja. Itu maksud daripada katanya saya tidak ada anak melainkan seorang ini saja. Tetapi kalau kita kata apabila kita susun cakapan, kita kata saya tidak ada anak. Saya tidak ada anak. Mana di situ kita menafikan anak kan. Tapi menafi sehingga jadi kosong ke? Tidak. Bukan menafi jadi kosong, maknanya nak itu sebab kita dah cadang di dalam hatinya nak kata malaikat seorang ini.
Jadi mana ketika kita katanya saya tidak ada anak, dalam hati kita tak ingat kata kosong tu. Bukan ingat kata saya mandul, kosong jadi mandul. Bukan, tak ada nak ingat, tak ada ingat begitu. Saya tidak ada anak. Ketika kita kata saya tidak ada anak, dalam fikiran kitanya, dalam hati kita dah tergambar, dah nampak kata seorang ni ada. Maknanya yang kita kata tidak ada tu lain pada seorang ni. Jadi maknanya yang dinafi itu mana dia? Yang lain daripada yang ada ni. Yang lain daripada yang ada ni yang kita menafi, yang kita hukum kata tak ada, yang kita cerita kata tak ada. Sebab tu jadi kita katanya illallah. Apabila kita kata la ilaha, tiada Tuhan, maknanya Tuhan tak ada. Tapi kita sambung illallah, mana Tuhan tak ada, Tuhan lain daripada Allah tak ada. Maknanya Allah tu ada. Sebab apa? Sebab illallah kemudian daripada istisna kita tarik keluar daripada hukum yang dulu. Apa hukum yang dulu? Ialah nafi. Maka Allah ni tidak dinafi. Kalau tidak dinafi, maka diisbatkan. Diisbatkan. Mana dihukum kata ada. Nafi itu mana dihukum kata tak ada. Nafi itu dihukum kata tak ada. Isbat tu dihukum kata ada. Jadi dia berlawanan di situ. Maka setiap-tiap kali kalau kita kata malaikat tu dia tarik keluar daripada masuk di bawah makna yang dulu daripada ilah. Contohnya kalau kita menega masalan. Misalan kalau kita nak jual cincin masalan, nak jual baju masalan, orang tanya, yang ni harga berapa? Yang ni berapa harganya? Kita jawab, harganya 100 malaikat 5. Apa maknanya? Apa makna? Harga dia 100 malaikat 5. Jadi 5 ni tak masuk dalam 100 lah. Tu mana dikeluarkan. Harganya 100 malaikat 5. Harganya 100 malaikat 5. Mana yang kemudian pada malaikat tu tak masuk dalam sebelum pada dia. Mana 5 ni tak masuk dalam 100. 5 ni tak masuk dalam 100. Jadi maksud nak cerita apa dia? Harga dia 95. Nak ceritanya begitu. Tengok. Dan kalimah illah menunjuk atas istisna, artinya kecuali, iaitu mengeluarkan barang kemudian, yakni Allah, daripada barang yang dahulu daripada illah, dahulu daripada istisna, ialah nafi. Maknanya kita keluarkan Allah daripada nafi. Maknanya Allah tidak dinafi. Allah tidak dinafi. Tidak dinafi itu maknanya kita mengisbat. Dan kalimah Allah itu mustasnan. Artinya yang dikecualikan, iaitulah yang dikeluarkan daripada nafi yang dahulu. Memanglah Allah yang dikeluarkan daripada nafi. Maknanya Allah tak masuk di dalam kenafian. Allah tak masuk dalam kenafian. Kalau tak masuk maknanya nak cerita kata Allah tu ada, artinya yang diisbatkan, mana yang dihukum kata ada. Yang diisbatkan kemudian daripada nafi. Itu dia. Kemudian kalau orang tanya, kenapa tak cerita katanya Allah ada terus begitu? Jadi kata tiada Tuhan malaikat Allah. Kenapa tak kata ada Tuhan ialah Allah? Kenapa tak kata begitu? Sebab dia begini. Kalau kita kata
ini anak saya. Yang kita kata tadi, saya tidak ada anak melainkan seorang ini saja. Kenapa tak kata ini seorang ni ialah anak saya? Kenapa tak kata begitu? Senang nak faham sikit. Maka jawabnya, kalau kita kata begitu, kalau kita kata ini anak saya, seorang ni anak saya, itu boleh jadi ada yang lain. Sebab kita kata, seorang ni anak saya. Kalau kita kata seorang ini anak saya, orang akan tanya lagi, yang lain lagi ada ke tidak? Orang akan tanya lagi. Kalau kita kata seorang ini anak saya, seorang ni anak saya. Ni anak saya. Seorang ni anak saya, ni anak saya. Maka apabila kita kata begitu, orang akan tanya macam mana? Tanya kata yang lain pada seorang ni ada ke tidak? Dia tak habis cerita lagi lah. Yang lain pada seorang ni ada ke tidak? Kita jawab ada ke? Boleh jadi jawab kata ada, boleh jadi jawab kata tiada. Jadi maknanya dia tak menafikan yang lain. Tapi kalau kita nak ceritanya, lebih senangnya, kalau kita nak cerita kata ada seorang ni, yang lain tidak ada, lebih baik kita katanya saya tidak ada seorang. Lebih baik kita cakap kata saya tidak ada anak melainkan seorang ini saja. Sebab di situ maknanya kita isbatkan seorang ini sebagai anak, yang lain kita menafi. Sebab kita ada anak seorang saja. Lain pada ni dah tak ada, yang ada seorang ni. Mana lain pada seorang ni kita menafi, seorang ni kita isbat. Maka demikian juga di sini. Kalau kita kata Allah Tuhan, kalau kita cakapnya begitu, Allah Tuhan, jadi maknanya boleh jadi pada maknanya kalau kita Allah Tuhan, Tuhan tu Allah, Allah Tuhan, artinya Tuhan itu Allah. Cuba kita buang-buangkan. Kita katanya, cuba kita tak ambil la, kita tak ambil illah. Kita kata macam mana? Ilahun Allah. Jadi begitu kan? Cuba kita tak ambil la, kita tak ambil illah. Tepat la tiada kita buang. Illah makna malaikat tu kita buang. Cuba kita cakap. Jadi Tuhan itu Allah. Jadi begitu. Tuhan itu Allah. Cuba kita tak ambil la, cuba kita buang la dengan la dan illa, kita buang kedua-dua. Jadi maknanya Allah, Tuhan tu Tuhan ialah Allah. Maknanya itu jadi begitulah. Apabila kita kata Tuhan itu ialah Allah, itu boleh jadi ada yang lain daripada makna kata begitu. Dengan tak ada la, dengan tak ada illa, tak ada illa di depan, tak ada illa di belakang, maka jadi maknanya Allah, Tuhan itu ialah Allah. Jadi gitu. Maka apabila makna kata Tuhan itu ialah Allah, dia tak menafi. Perkataan begitu mengikut kaedah bahasa Arabnya, dia tak menafikan yang lain daripada Allah jadi Tuhan. Dia tak menafikan yang lain daripada Allah jadi Tuhan. Sebab kita kata Allah Tuhan. Allah Tuhan. Maka tak menafi kata yang lain daripada yang lain pada Allah jadi Tuhan. Dia tak menafi. Tak beri faham kata yang lain itu bukan Tuhan. Tak menafi. Semacam kita katanya, kita pegang kitabnya begini. Kita cakap kata, ini kitab saya. Kita pegang kitab, ini kitab saya. Kalau kita katanya, ini kitab saya, boleh jadi bukan kitab, boleh jadi kita ada kitab ni sebuah saja, boleh jadi kita ada kitab ni dan kitab lain-lain lagi. Sebab dia tak menafi. Dia tak macam kita katanya,
saya tidak ada kitab melainkan sebuah ni saja. Kalau kita katanya saya tidak ada kitab melainkan sebuah ini saja, mana lain daripada sebuah ni tak ada, yang ada ini satu saja. Dia faham gitu. Tapi kalau kita kata ini kitab saya, orang tanya pula, yang lain pada yang ni ada ke tidak? Boleh jadi ada, boleh jadi tiada, sebab tu orang tanya. Begitu. Sebab tu dia guna dengan cakapan la ilaha illallah. Maknanya di sini kalau tilik kepada ilmu ma'ani, tilik kepada ilmu ma'ani, dia kata panggilan cakap bentuk begini, bentuk la ilaha, ada nafi, ada istisna, dia panggil bentuk qasar. Qasar artinya panggilnya hasar. Kalau bahasa Melayu, saya tidak ada anak melainkan seorang ini saja. Bahasa Melayu pun ada bercakap gitu. Maka itu bentuk qasar. Bentuk hasar. Qasrun. Qaf, sad, ra. Artinya hasar, ha, sad, ra. Maknanya di dalam qasar ini ada menafi dan ada isbat. Qasar itu ada nafi, ada isbat. Ada nafi, ada isbat. Nafi itu nafi yang lain daripada Allah. Nafi ketuhanan lain daripada Allah. Isbat ketuhanan bagi Allah. Kalau tadi nafi, saya tidak ada anak melainkan seorang ini. Melainkan seorang ini, mana lain pada seorang ni kita menafikan jadi anak kita. Yang seorang ni kita mengaku kata dia ni anak kita. Itu panggil qasar. Lepas tu banyak tempat-tempat yang jadi qasar, seperti dia di dalam qasar tu dia beri faham makna menafi dan beri faham makna isbat. Sebab tu macam sama juga, tapi bentuk cakap lain lah. Tapi beri faedah makna hasar juga, qasar juga. Seperti kita baca dalam Fatihah. Iyyaka na'budu. Dia akan dikau. Akan dikau beribadat kami. Itu pun beri faham. Tapi dengan cara lain lah cakap. Tapi beri faham makna qasar juga. Iyyaka na'budu, itu pun qasar juga. Akan dikau beribadat kami. Dengan sebab kalau tilik pada asal, dia kena kata kami beribadat akan dikau. Kami beribadat akan dikau. Kena cakapnya begitu. Tapi dia cakap katanya, iyyaka na'budu, akan dikau kami beribadat. Maknanya situ ada isbat, ada menafi. Mengisbatkan ibadat kepada Allah dan menafikan ibadat kepada yang lain daripada Allah. Tu dia ada mengandungi dua, mengisbat dan nafi. Kalau tak qasar, dia tidak ada qasar, dia ada isbat saja, dia tak ada nafi. Kalau dalam Fatihah tu, kalau dia katanya na'buduka, beribadat kami akan dikau. Beribadat kami akan dikau, maknanya boleh jadi ibadat kepada Allah juga, beribadat kepada yang lain daripada Allah juga. Kalau katanya beribadat kami akan dikau. Tapi apabila nak bagi faham kata yang lain daripada Allah kita tak beribadat sama sekali, sebutkan akan dikau tu di depan. Di depan, sebut di depan. Akan dikau jua kami beribadat. Dengan maknanya, ibadatan kami tersimpan kepada Allah. Kami tidak ibadat kepada yang lain. Begitu. Itulah huraian tentang makna la ilaha illallah. Kalau orang pernah belajar nahwu, senanglah faham benda ni. Begitulah.
Jadi cara cakapannya begitu. Ada apa dia? Ada menafi, ada istisna. Maka faedah dianya nak menafikan yang ketuhanan yang lain daripada Allah, nak mengisbatkan ketuhanan bagi Allah. Itu faham daripada mana kata begitu, menafikan apa maksud kita kata la ilaha illallah. Apa maksud kalau orang tanya, kalau kita ada dengar orang kita katanya maksud daripada kata la ilaha illallah itu ialah menafikan ketuhanan dari yang lain daripada Allah, mengisbatkan akan ketuhanan bagi Allah. Apa maksudnya kalau kita dengar orang cakapnya begitu, kita ingatlah kata memanglah begitu sebab ada la dan illa. Kita ingat begitu. Memanglah begitu, menafilah ketuhanan yang lain pada Allah, mengisbatkan ketuhanan bagi Allah sebab ia adalah dan illa. Maknanya begitu sebab bagi faham makna qasar. Kita ingat begitulah. Dan sekali lagi, dan kalimah Allah itu mustasnan. Artinya yang dikecualikan, iaitu yang dikeluar daripada nafi yang dahulu. Maknanya Allah ni tidak dinafi, bahkan dia tu diisbatkan. Allah tidak dinafi di awal lagi. Sebab tu tak salah kalau orang tu mati, ketika dia kata la ilaha illallah, habis nyawanya. Tak salah sebab dia dah cadang nak cakap illallah. Dia ingat kata dia menafi, bukan nafi sampai Allah pun dinafi. Sama katanya, saya tidak ada anak, malaikat seorang ni juga ketika dia kata saya tidak ada anak, bukan dia maksud nak menafi sampai jadi kosong tu, bukan. Mana dalam hati dia dah ingat seorang ni ada, seorang ni ada. Maka dia pun kata illallah, malaikat seorang ini. Gitu. Dan apabila ketahui engkau akan demikian itu, maka maka ketahui olehmu bahawasa nafi itu berhadap ia atas yang disembah dengan sebenar pada wakil. Maka tak kala itu makna kata kita tiada Tuhan malaikat Allah ternafilah yang disembah dengan sebenar pada hakikat malaikat Allah. Dan apabila ketahui engkau akan demikian itu, akan makna bagi la dan ilaha dan illa dan Allah. Dan apabila ketahui engkau akan demikian itu, akan makna la, makna ilaha, makna illa, makna Allah, maka ketahui olehmu bahwasanya nafi itu, nafi itu makna bagi la kan, nafi itu berhadap ia atas, berhadap ia nafi atas yang disembah dengan sebenar pada wakil. Jadi maknanya yang kita menafi itu tidak ada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang disembah dengan sebenar. Begitu. Macam kita cakaplah, anak ada dua kan. Anak benar. Macam anak benar. Anak yang kita lahir. Ada kalanya anak akad. Ada kalanya anak akad kan. Anak akad kalau kiranya bukan anak. Pada hakikatnya bukan anak. Cumanya kita agak dia sebagai anak saja. Tapi dia bukan bernasab kepada kita. Maka apabila kita kata saya tidak ada anak, biasanya kita cakap tu anak apa? Anak benar lah. Anak yang kita lahir lah. Saya tidak ada anak, tu yang kita menafi tu anak benar lah. Seolah begitulah. Saya tidak ada anak. Contohnya seorang tu anak dia, anak yang dia lahirnya,
ada seorang tapi anak akak dia ada 10 orang masalah. Anak akak dia ramai tapi dia tak ada nak cerita masalah anak akak. Sebab pada wakilnya anak akak tu bukan anak sebenarnya. Bukan anak yang sebenarnya sebab kita tak lahir ke dia pun. Cumanya anak akak kita agak dia sebagai anak saja. Maka apabila kita kata saya tidak ada anak, anak mana yang kita menafikan? Anak yang sebenar, anak yang kita lahir itu kita menafi. Kemudian kita isbat balik. Malaikat seorang ni saja, mana anak yang saya lahirnya seorang ni, yang lain tak ada. Begitu. Jadi maknanya apabila kita tilik pada la ilaha, tiada Tuhan, Tuhan mana yang kita menafi? Yang kita cerita kata tak ada. Tuhan yang disembah dengan sebenar. Mana? Tiada Tuhan, yakni tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Mana Tuhan yang disembah dengan sebenar itu tak ada. Mana begitu? Tuhan yang disembah dengan sebenar itu tak ada. Tapi ketika kita kata tiada Tuhan, makna Tuhan mana yang kita menafikan? Tuhan yang disembah dengan sebenar. Pada maknanya Tuhan, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Artinya sebalik kita bercakap, Tuhan yang disembah dengan sebenar tak ada. Itu senang faham sikit. Tuhan yang disembah dengan sebenar tak ada. Tetapi ketika kita katanya begitu, dalam hati kita dah ingat Allah tu ada. Nanti nak istisnakan kan? Dalam hati kita ada cadangan nak istisnakan Allah. Sebab tu tak salah kita bercakapnya begitu. Jadi maknanya tiada Tuhan, ini Tuhan yang sebenar. Tiada Tuhan, Tuhan mana yang kata tiada? Ialah Tuhan yang sebenar. Pada maknanya tak Tuhan yang disembah dengan sebenar itu tak ada. Begitu. Maka tak kala itu makna kata tiada Tuhan malaikat Allah. Apabila kita katanya tiada Tuhan malaikat Allah, ternafilah yang disembah dengan sebenar pada hakikat malaikat Allah juga. Malaikat Allah juga, malaikat Allah. Maka ia Allah juga yang tiada ternafi. Allah tu tidak ternafi. Mana tak masuk dalam nafi tadi. Tak masuk dalam nafi tadi. Apabila tiada ternafi, maka Allah inilah yang diisbatkan. Ya, sebab makna belum pada kata illa tu mana Tuhan yang sebenar tak ada. Itu belum pada illa kan. Tu makna kata belum pada illa tadi tu nafi. Tuhan yang disembah dengan sebenar itu tak ada. Kemudian kita kata balik, nak keluarkan daripada tak ada tu, malaikat Allah, mana Allah tak masuk dalam kata tak ada tadi. Allah tak masuk dalam kata tak ada. Allah Tuhan yang sebenar tapi tak masuk dalam kata, dalam makna kata tak ada tadi. Maknanya Allah ada lah. Jadi makna yang lain, sebab tu maksudnya lain, kita maksud daripada kata la ilaha illallah tu ialah kita menafikan Tuhan yang sebenar daripada Allah. Kita tolak terus. Maknanya kita cerita katanya yang lain daripada Allah bukan Tuhan yang sebenar. Yang lain daripada Allah bukan Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar satu saja ialah Allah. Itu rupa isbat, rupa hasar, rupa qasar, ia beri faham makna begitu. Jadi yang kita dengarkan huraian tentang huraian la ilaha illallah, orang kita katanya yang lain daripada Allah tu tak ada. Hanya Allah tu Tuhan satu jua. Orang dia cerita begitu, itu faham daripada mana apa? Mana qasar yang saya cakap tadi. Itu faham daripada ada nafi belum pada istisna. Ada nafi belum pada istisna. Itulah. Semuanya daripada di situ. Abi. Jadi maknanya belum pada nak masuk illa tu, maknanya apa dia? Kita makna katanya tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, tak ada. Nafi kan? Nafi. Tapi dalam hati kita dah ingat nak sebut illallah kan? Maka apabila kita kata illallah malaikat Allah. Allah Tuhan yang disembah dengan sebenar atau tidak? Iyalah.
Sebab dia tak dia apa dia? Dia kena satu benda. Maknanya yang dinafi dengan yang dikeluarkan dia satu jenis. Maknanya kita menafi Tuhan yang disembah dengan sebenar, tak ada malaikat Allah. Allah ni ada, dia Tuhan yang sebenar, dia ada macam-macam tu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Innal insana manusia. Innal insana sesungguh manusia, itu pun sama dengan di sini. Innal insana, tapi tidak ada nafi di depan. Tapi maknanya lebih kurang. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Illa allazina amanu, allazina amanu tu manusia juga. Allazi, malaikat orang yang beriman. Maknanya malaikat manusia yang beriman. Illa allazi. Sebab kenapa kata malaikat illa allazina amanu, malaikat manusia yang beriman? Sebab yang belum pada illa tu sebut insan. Dia kena satu jenis. Begitulah. Habis itu kemudian katanya, maka jika dikata orang bahawa yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah itu tiada ada ia sekali-kali, maka tiada sah dinafikan, kerana menafikan barang yang tiada ada itu tahsilul hasil. Ini akan orang bertikai pula kalau orang tanya, katanya dia Tuhan yang sebenar lain daripada Allah, memang pada wakilnya tak ada kan? Tak ada. Apabila tak ada, tak payah kita cerita kata tak ada lah. Sebab belum pada ilah, apa makna? Tuhan yang sebenar lain daripada Allah tak ada. Kalau pada wakil tak ada, tak payah dia cerita kata tak ada lah. Tak payah menafi lah. Kalau orang kata begitu, macam mana nak jawab? InsyaAllah kita tengok pada minggu depan. Kita sambung minggu depan pada katanya, maka jika dikata orang. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina nawwir qulubana bin nurikal karim wal jan'amalana khalisatan liwajhikal karim. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فاردد علينا وافتح علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. InsyaAllah 10 minit lagi 10 minit kita sambung kitab Baqarah. Sekarang hujan lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.